Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi saya kasihi Puan Nurhayati, khususnya para pendengar Radio Aikim yang diraikan, yang didoakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya kita bertemu dalam bulan Zulhijjah ini. Bulan yang syarat dengan pengajaran dan hikmah, ya. Mudah-mudahan pengorbanan kita yang kita laksanakan pada hari raya Aidil Adha baru ini diikuti dengan 11, 12, 13 hari tasyrik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging korban itu, tetapi yang sampai, yang dinilai oleh Allah ialah taqwa. Bila kita berbincang tentang takwa atau menyebut tentang takwa, ini soal hati. Ya, yang mana soal hati inilah jana kuasa kepada segala-galanya, perilaku kita, rasa kita dan sebagainya. Dan soal hati inilah yang insya-Allah kita akan sentuh dalam segmen kita pada petang ini, iaitu dua hati, satu rasa, yang merujuk kepada perpaduan ataupun bersatu di dalam rumah tangga kita. Ya. Pada minggu yang lepas kita dah lihat bahawa bersatu ini adalah soal hati. Bersatu kita boleh laksanakan apabila ada pertautan hati, bukan kerana kesamaan pemikiran ataupun sama kepentingan fizikal dan materi kita, bukan, tetapi apabila ada soal hati yang mana hati kita lunak, maka mudah bersatu. Dan kita dah tegaskan pada segmen yang lalu bahawa hati yang lunak hanya apabila hati itu beriman kepada Allah. Artinya orang yang kuat imannya dengan Allah, itulah modal ataupun asas untuk bersatu dengan manusia. Kuat hablum minallah, kuatlah hablum minan nasnya, ya. Dan kita dah juga bincangkan penghalang kepada bersatu ini ialah ego. Ego tu apabila hati kita menjadi keras. Kenapa hati itu keras? Bila kita rasa besar, ya, rasa besar, rasa megah, rasa hebat, ya. Orang yang ego, orang yang tidak nampak kebesaran Allah. Mereka terlindung dengan kebesaran diri sendiri, ya. Jadi ego tu ada tiga sifatnya, seperti mana yang kita katakan pada minggu yang lepas, itu rasa diri lebih baik daripada orang lain. Rasa diri baguslah, ya. Yang kedua, memandang hina dan rendah kepada orang lain, dan yang ketiga, menolak kebenaran. Jadi sindrom ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kamu ni, yang menyebabkan kita tidak boleh bersatu. Hidup kita ni semuanya bermula daripada hati, ya, Yati, ya. Kerana mukadimah hidup manusia pun bermula daripada soal hati. Kalau kita lihat seorang bayi apabila dilahirkan, dia telah diazankan dan dikamatkan. Azan telinga kanan, kemudian dikamatkan di telinga kiri. Kalau kita tanyakan, adakah bayi itu tahu makna azan itu? Tentulah dia tak tahu, ya. Kerana apa? Akal dan perasaannya belum berkembang, belum tumbuh lagi pun, ya. Tetapi kenapa diazankan, kenapa dikamatkan, dan apa maksud hadis yang katakan manusia itu dilahirkan fitrahnya suci bersih, ataupun dikatakan fitrah? Fitrah itulah soal hati, ya. Jadi apabila diazankan, itu nak masukkan ke dalam hati bayi tadi, ya, akan kebesaran Allah. Jadi bermulanya hidup manusia dengan persoalan hati. Kemudian berakhir juga dengan soalan hati hidup ni, ya. Sebab tu kita minta di dalam doa kita, Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Husnul khatimah itu apabila mati kita membawa hati yang beriman, dan su'ul khatimah ataupun mati dalam keadaan yang buruk itu apabila mati hati kita tidak membawa iman. Jadi soal hati lagi, ya. Begitu juga di padang mahsyar nanti, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atahallahu biqalbin salim. Artinya hari akhirat yang hari di mana tidak berguna anak pinak dan harta kamu kecuali orang yang membawa hati yang sejahtera, qalbun salim. Jadi di padang mahsyar pun Allah lihat itu soal hati kita, ya. Jadi di dalam kehidupan kita tadi soal mukadimah, kemudian soal khatimah, ya, soal penutup, soal di tengah-tengah, ya, soal hidup kita pun ditentukan oleh hati kita. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh anak Adam itu ada seketul daging atau sekumpal daging, yang mana daging itu baik, faiza salahat sairul jasad. Bila baik, baik semua. Tapi faiza fasad sairul jasad. Bila buruk, buruk seluruhnya, ya. Ala wahiyya qalbu. Ketahuilah bahawa itulah hati. Hati lagi, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menilai hati kita.
innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai soal lahiriah kamu, tetapi apa yang Allah nilai ialah soal hati-hati kamu, ya. Begitu juga dalam sejarah kita lihat, Yati, sahabat yang paling utama di kalangan semua sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kenapa kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau dibandingkan dengan seluruhnya, seluruh manusia? Apa yang menyebabkan dia lebih daripada yang lain? Ma waqara fi qalbi. Apa yang ada ataupun apa yang bersemi di dalam hatinya, ya. Iman Sayyidina Abu Bakar tu yang menyebabkan dia tinggi. Jadi soal hati juga. Jadi ini yang katakan. Jadi petang ini kita cuba bawa sedikit soal hati yang berkaitan dengan perpaduan dan persatuan dalam rumah tangga, ya. Apa justifikasinya, apa alasannya? Kan kita sedang berdepan dengan persoalan sekarang dalam masyarakat yang berpecah belah antara kaum, ya, kemudian antara kumpulan dengan kumpulan, ya, antara firqah dengan firqah yang lain. Kenapa? Tetapi saya membawa kepada persoalan yang paling asas dan teras, iaitu soal keluarga dulu, ya. Kenapa? Saya kata kalau kita tak boleh bersatu di peringkat keluarga, jangan sebutlah bersatu di peringkat masyarakat, dalam organisasi, apatah lagi dalam negara. Kalau persatuan dalam keluarga, perpaduan dalam keluarga kita tidak dapat wujudkan, ya. Sebab itu bagi saya yang paling asas dan teras sekali ialah perpaduan ataupun bersatu di dalam keluarga dahulu sebelum kita bercakap dalam masyarakat, dalam organisasi ataupun dalam negara, ya. Sebab itu dalam Islam tertib bersatu itu kalau kita tengok mana-mana saja usaha kita untuk menyelamatkan manusia daripada kancah krisis atau kehancuran, apa yang ditegaskan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Kita lihat gitu juga perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lihat perjuangan Rasulullah bermula daripada membentuk keluarga, ya. Dan apa yang Rasulullah katakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, mafhumnya sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna, ya, imannya ialah orang yang terbaik akhlak dan berlemah lembut dengan keluarganya. Jadi yang paling sempurna iman, Begitu juga Rasulullah menegaskan orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik pergaulannya dengan ahli keluarganya, dan aku, tegas Rasulullah, adalah orang yang paling baik pergaulan dengan keluargaku sendiri. Jadi artinya ukuran kita itu ialah keluarga tu, ya. Jadi perjuangan ulama-ulama silam pun kita lihat tertib perjuangan mereka bermula daripada pembentukan takwim fardu muslim, iaitu pembentukan diri Islam. Kemudian mereka pergi kepada Baitul Muslim ataupun pembentukan keluarga Islam. Daripada sana ada masyarakat Islam dan seterusnya. Sebab tu ini tertib. Kalau kita lihat marhalah dalam perjuangan Syahid Hasan Al-Banna pun begitu, ya. Bermula daripada pembentukan pribadi, kemudian pembentukan keluarga Islam, ya. Saya teringat satu hikmah yang saya ingin berkongsikan. Hikmah ni tak kiralah daripada timur, barat, sama ada orang bukan Islam yang mengucapkannya, kita boleh ambil, seperti mana kata hadis, ada setengah kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kata kalau kamu bertemu dengan hikmah, ambillah, kerana kita orang Islam yang lebih berhak terhadapnya, ya. Ketika Mother Teresa, ya, orang yang menang hadiah Nobel, Nobel Prize, Mother Teresa ni orang yang telah berbakti kepada orang-orang yang miskin, orang yang terlantar, melata dan sebagainya. Dia menang Nobel Prize. Pada hari kemenangan Nobel Prize, menang penganugerahan hadiah Nobel itu, wartawan bertanya kepada Mother Teresa. Dia kata, bagaimana nak lahirkan dunia yang lebih aman, ya? Kalau kita lah ditujukan soalan begitu, tentulah kita lihat PBB, peranan PBB, peranan IMF, tetapi tidak. Mother Teresa kata apa? Go home and love your family. Artinya balik ke rumah masing-masing dan sayangi keluarga anda, ya. Jadi apabila keluarga itu ada kasih sayang, keluarga dengan keluarga akan membentuk masyarakat yang kasih sayang, masyarakat akan membentuk daerah yang kasih sayang, akan membentuk negeri kasih sayang, negara kasih sayang, dan seterusnya, dunia yang penuh keamanan apabila ada kasih sayang. Jadi soal hati ni sangat penting dalam keluarga kita, ya. Sebab itu institusi keluarga ni gelanggangnya kecil. Gelanggangnya kecil aja, tetapi peranannya sangat besar, ya. Sebab itu selalu dikatakan kepada ibu, ya, tangan yang menghayun buayan itu boleh menggoncang dunia, ya. Ke arah kebaikan ataupun sebaliknya ke arah kerosakan. Jadi begini, ya, Yati, ya. Saya ingin mulakan soal hati ini dengan satu ungkapan yang terkenal, ya. Saya rasa kalau kita sebut ungkapan ini pun ada yang senyum-senyum, ya. Allah ciptakan lelaki dan wanita, tengok seorang lelaki dan seorang wanita, ya, dengan dua mata.
dua telinga, dua tangan, dua kaki, tetapi hanya satu hati saja. Sepatutnya Tuhan ciptakan dua hati jugalah, sebab dua telinga, dua tangan. Ya? Tetapi ada satu hati lagi yang ada pada pasangan atau jodoh kita. Jadi apabila kita bertemu dengan jodoh kita, artinya kita menyatukan dua hati tadi. Bila tersatu dua hati tadi, barulah yang dikatakan dua hati tapi satu rasa. Ya, itu yang dikatakan dua hati satu rasa, yang mana apabila ada pertautan hati yang kukuh dan teguh di dalam sebuah rumah tangga, ya. Macam mana ya, ya? Kalau ada persamaan sikap ataupun perangai antara suami isteri, bila bersatu dua hati satu rasa, persamaan itu boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan bersama saja. Belum saja isteri nak sebut, nak makan apa, suami dah tahu dah. Sebelum isteri nak cakap apa je, tengok raut wajah isteri pun suami dah tahu. Itu yang dikatakan bila ada persamaan, same wavelength orang sekarang ni. Apa? Chemistry dah ada, ya. Itu persamaan. Tetapi sebaliknya perkahwinan juga menyatukan dua perbezaan. Ada perbezaan, saya dah katakan pada minggu yang lepas, bila ada dua hati yang bersatu, perbezaan tu dapat diuruskan dengan baik, sehingga perbezaan itu melahirkan dua. Satu, keindahan, yang kedua, keteguhan. Ya, bila ada perbezaan, barulah ngam, ya. Baru ada kekurangan suami dipenuhi oleh isteri, kekurangan isteri dipenuhi oleh suami, ya. Itu yang dikata bila dua hati satu rasa. Bila ada rasa, satu rasa, itu yang kata rasa bersama. Bila ada rasa bersama, barulah ada kerjasama, ya. Kalau tak ada satu rasa yang sama, tidak akan ada kerjasama. Dan tidak akan ada satu rasa yang sama kalau tidak ada dua hati yang lunak berpadu atau bersatu, ya. Jadi apa yang terjadi apabila tidak ada bersatu ataupun dua hati tadi tidak berpaut dalam rumah tangga, ya. Kalau ada persamaan menimbulkan jemu. Jemu lah, you cakap macam ni, I pun cakap macam ni. Tak ada apa. Jadi bila tidak ada perpaduan hati, persamaan menghasilkan jemu. Perbezaan melahirkan seteru. Ya, kita akan bergaduh saja. Perbezaan ada pertentangan dan sebagainya. Jadi inilah soalnya, kita kena wujudkan soal bersatu. Jadi sebelum kita buka untuk sama-sama berbincang dengan sahabat-sahabat para pendengar di talian, saya ingin berkongsi pengalaman dengan seorang sahabat saya baru ni. Dia kata dia terdengar dalam radio, ya. Dia kata perbincangan, bukan radio Hakim agaknya, perbincangan seorang isteri telah menuntut perceraian, nak bercerai dengan suaminya, ya. Kita tahu ini selalu masalah yang kronik, ya. Kita tengok di Malaysia perangkaan dulu, ya, 15 minit satu penceraian, ya. Jadi sebabnya pun saya lucu, ya. Sebab isteri nak bercerai ni ialah kenapa? Tengok, dengar, ya. Kerana suami apabila dia picit ubat gigi, dia picit di tengah, bukan di bawah tu, ya. Di tengah aja. Dan kalau suami dia tak tahan dengan perangai suami yang apabila salin kain saya keluar, ditinggal kat situ macam sarung ular, ya, begitu, letak begitu, dia tak tahan sebenarnya. Kemudian ada dulu saya terbaca dalam surat khabar, suami isteri bercerai kerana berebut channel TV, ya. Rangkaian channel TV. Saya dulu ingat masa kita tengok filem Allahyarham P.Ramlee tu, ada kata bercerai kerana apa, tak masukkan belacan dalam masakan tu, kan. Saya ingat benda tu hanya lucu-lucu, tetapi rupanya memang terjadi dalam rumah tangga di akhir zaman. Berebut soal rangkaian TV, cara picit ubat gigi, cara salin kain dan sebagainya. Ini dah. Jadi apakah ini punca penceraian, ya, ya? Sebenarnya bukan. Ini hanya presenting saja, yang di atas permukaan. Tetapi di dalam tu, in depth, di dalam tu ada soal yang telah retak. Ya, itu orang kata dah retak menanti belah saja, ya, menanti. Ada benda yang di dalam, perkara yang lebih tak selesai. Apa dia? Soal hati. Ini yang dikatakan soal hati. Bila soal hati tak selesai, benda yang kecil jadi besar. Betul. Kalau yang besar apatah lagi. Tapi kalau soal hati dah sayang, kita kata bila ada kasih sayang, kadar toleransi kita berhadapan dengan kerenah pasangan kita akan menjadi tinggi. Bila ada kasih sayang, kita tengok, dia buat begini, kita ada bagi alasan, berbagai alasan. Sebab tu Rasulullah SAW, insan yang paling kaya dengan kasih sayang, kata kalau saudaramu tidak melaksanakan apa-apa, beri dia 70 alasan. Boleh tak kita bagi 70 alasan? Macam ni, kalau isteri hari ni masam ataupun suami hari ni jadi berang, kita kata mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Kita beri reason untuk memaafkan dan untuk melihat dengan penuh kasih sayang. Jadi akhirnya bagaimana kita nak satukan dua hati ni,
supaya ada perpaduan di antara hati suami dan hati isteri. Balik kepada soal yang kata bawakan kedua-dua hati tadi, iaitu hati suami dan hati isteri kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman dan Islam itu, iman dan tauhid itu mesti menjadi pasak ataupun tunggak atau tunjang yang kukuh dalam sebuah rumah tangga itu. Jadi sebab itu apabila ada iman, luntur dan lebur ego yang menjadi penghalang kepada kasih sayang tadi, ya. Sebab itu iman itu dia akan sinonim dengan aman. Iman, aman. Ya. Artinya orang yang beriman tu adalah orang yang aman, yang merasa aman dan boleh memberi keamanan kepada orang lain. Jadi kita tidak akan bahagia selagi orang di sekeliling kita tidak bahagia. Itu penting, ya. Jadi seorang suami janganlah mengaku bahawa dialah insan yang paling bahagia kalau isterinya tidak bahagia, ya. Kalau isteri pula, kalau ibu bapa, jangan katakan dialah ibu bapa yang paling bahagia kalau anak-anak di sekelilingnya tidak bahagia, ya. Ingat, jadi indikator kebahagiaan kita ada pada orang yang paling akrab dan paling rapat dengan kita. Sebab tu orang mukmin, ya, Yati, ya, mereka tidak akan pentingkan diri dan mereka sentiasa nak memberi keselamatan kepada orang lain. Jadi di sinilah iman, saya katakan dulu, sangat berkadar terus dengan kasih sayang, ya. Bila ada iman, ada kasih sayang, ya. Jadi insya-Allah kita akan bincang apa kaitannya iman dengan kasih sayang, tetapi terlebih dahulu kita bagi laluan dulu pada para pendengar, insya-Allah. Mudah-mudahan ada pencerahan dan ada penambahan yang menyemarakkan lagi perkongsian ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kata orang, ya Ustaz, bukannya mudah nak melahirkan keluarga yang sakinah, yang penuh dengan kasih sayang dan memahami. Dan waktu ini kita nak raikan rakan pendengar kita di talian di 0362051500, juga di FB ikim.fm, dan satu lagi medium yang bakal kita kongsikan juga menerusi SMS dengan menaikkan IKIM. Jadikan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini Ustaz, kita ambil pemanggil pertama di talian untuk mukmin profesional hari ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Saya Cik Mak Yaakob Melaka. Ya, Cik Mak Yaakob, silakan soalan pada Ustaz. Waalaikumsalam, Cik Yaakob. Kemungkinan kita dua hati satu jiwa. Saya dah berhenti kereta di tepi highway dulu. Petrol dah cuba dapat yang pertama. Terima kasih. Berkeadaan hati ni. Sebenarnya saya rasa saat ini saya nak minta tolonglah. Kita tahu dari segi emosi memang ada kata perempuan ada sebenarnya emosi. Kita ini lelaki satu emosi. Jadi sebenarnya matlamat tu kalau dua-dua nak menuju ke syurga tu, kita boleh give and take, kita boleh selalu bertasamur dengan suami isteri, boleh boleh selalu saling memberi, maafan, ya. Boleh selalu, sebab kadang-kadang kita tengok orang Islam lebih suka bergaduh daripada iman. Kita tengok jiran kita yang bukan Islam kadang-kadang, oleh kerana pertawatan tu dia tahu tujuan dia, walaupun agama dia tak betul, dia tujuan dia kalau satu, dia akan bersatu. Orang Islam dia ada iman, dia tujuan dia tak satu, tujuan dia banyak. Kita ada jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil pemanggil yang lain. Waktu ini kita kumpulkan soalan daripada pendengar kita di talian. Assalamualaikum. Lama menanti. Assalamualaikum. 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 Bersedia rakan mendengar? Hello? Ya, siapa di sana? Okey. Saya Hafizah daripada KL. Silakan terus bercakap dengan Ustaz. Okey. Nak tanya macam mana kalau macam suami kita nak bagi dia rasa semangat untuk melakukan ibadat. Dia sekarang ni seolah-olah macam kurang bersemangat. Asyik kita nak kena ngajak je setiap masa. Ya. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Ustaz boleh jawabkan dahulu dua persoalan ini. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Mak Yaakob dan juga Puan Hafizah. Puan Hafizah, ya. Jadi kita fokus kepada soalan Cik Mak Yaakob dululah, ya. Bagaimana kita lihat kadang-kadang perempuan dia katakan makhluk yang emosi, ya. Kemudian dia lebih ketimbang lebih emosional, ya. Lelaki lebih rasional, ya, gitu, ya. Jadi soal kadang-kadang kita dengar 9 nafsu, satu akal, satu nafsu. Ini banyak tafsiran, ya, tetapi tidak ada nas yang jelas. Tetapi melalui pengalaman, melalui pemerhatian dan sebagainya. Begitulah selalunya lelaki lebih rasional, perempuan ketimbang emosional, ya. Emosinya kuat perasaan, sensitif dan sebagainya. Ini bukan satu kekurangan pada perempuan ataupun kekurangan pada lelaki, ya.
Allah letakkan perbezaan supaya dengan ada perbezaannya itu baru adalah persatuan. Supaya 9 emosi wanita itu dilengkapkan dengan 9 akal lelaki. Satu yang kata 9 yang emosi tadi melengkapkan lelaki yang kurang emosi tadi. Supaya dia jadi lemah lembut, dia ada kasih sayang. Dan juga supaya terpandu emosi wanita tadi, dia perlukan 9 akal lelaki yang membimbingnya dan sebagainya. Jadi sebab itu saling lengkap melengkapi. Perbezaan bukan menunjukkan yang satu lebih utama dari yang lain, bukan, tetapi hanya perbezaan peranan yang untuk menyatukan. Itu yang pentingnya. Kemudian kita lihat juga kalau dalam rumah tangga orang bukan Islam tu dia ada nampaknya macam bersatu saja, tapi rumah tangga orang bukan yang Islam sendiri nampaknya macam bercakap. Jadi saya ingin menegaskan di sini, kita ambil satu-satu dulu. Yang dalam rumah tangga orang bukan Islam nampak bersatu, nampak bersatu, nampak berpadu dan sebagainya. Memang kalau ada persatuan di sudut sama kepentingan, sama visinya, sama misi, memang nampak satu. Tetapi persatuan tu macam mana pun tak akan membawa kepada syurga. Dan persatuan tu, perpaduan tu macam mana pun tidak akan kekal lama. Tidak akan kekal lama. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan di dalam Al-Quran, yang kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu nampak mereka tu macam bersatu, tetapi hati mereka berpecah. Tetap hati tu tak clear lagi. Jadi jangan anggap kita kata orang bukan Islam tu lebih bersatu. Kalau tak ada iman dan tak ada Islam pun boleh bersatu. Jadi di situ kita nanti tersilap. Sebenarnya boleh bersatu atas dasar fitrah. Memang. Tetapi bersatu atas dasar fitrah tidak kukuh. Dia perlukan kepada hidayah iman juga, kepada hidayah Islam juga. Jadi bila memang saya dah kata yang sebelum ni, bersatu tu ada dua. Satu keperluan atas dasar fitrah, satu tujuan atas dasar ibadah. Betul yang saya kata dulu. Jadi pada orang bukan Islam ni dia ada satu saja, keperluan atas dasar fitrah. Dia tak ada tujuan ataupun tuntutan atas dasar ibadah, atas dasar perintah daripada Allah. Walaupun begitu, yang satu fitrah ni dia jaga betul-betul, dia nampak kelihatannya lebih kukuh lagi daripada orang Islam sendiri yang berdasarkan fitrah pun tak kuat, berdasarkan iman dan Islam pun dia tak kuat. Dia tuntutan bersatu daripada Allah pun dia tak tunaikan, keperluan bersatu berdasarkan hidupnya pun ataupun dia tak buat. Jadi di situ ada ketinggalan yang saya lihat di situ. Kemudian dalam rumah tangga Yati, iman itu mesti jadi dasar. Artinya kalau kita bina rumah tangga, kita katakan bina masjid. Masjid itu apa? Rumah Allah. Rumah Allah. Jadi kita bina rumah Allah. Jadi kalau kita bina masjid, asasnya ialah asas takwa. Jadi sebab itu perlunya suami tunduk kepada Allah, isteri tunduk juga kepada Allah. Itu asasnya. Apabila dua hati ini mengingati yang satu, mudah mereka bersatu. Itu yang dikatakan. Allah tu menjadi pengikat antara dua hati ini. Iaitu yang dikata antara kasih sayang antara makhluk dengan makhluk, mesti ada Khalik yang menyatukan. Itu penting. Bila kita menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita, sebagai zat yang kita tumpukan segala pengabdian kita kepada Allah, maka waktu itu kita akan menerima yang kedua, iaitu syariat sebagai rujukan bersama. Syariat, tadi akidah, yang ni syariat. Syariat ni apa? Peraturan-peraturan daripada Allah, hukum hakam daripada Allah, yang halalnya atau yang wajib, yang haram, kemudian yang sunat, yang makruh, yang harus. Ini 5 yang menjadi rujukan bersama antara suami isteri. Contohnya, apabila berlaku pergeseran ataupun perselisihan, perbezaan antara suami dengan isteri, misalnya kata dalam suatu perkara, maka dirujukkan kepada term of reference tadi, iaitu syariat tadi. Yang mana yang lebih dekat dengan syariat? Apakah pandangan isteri ataupun pendapat suami? Yang mana yang lebih dekat, itulah yang diambil. Kenapa? Hati dah sama-sama beriman. Jadi bila hati bersama-sama beriman, tauhid itu dah kukuh, maka kita mudah saja menerima syariat, peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohlah macam ni, Yati. Katalah suami, dia ditegur oleh isterinya. Tentu ditegur oleh isterinya. Dia tengok teguran isteri itu. Teguran isteri itu rupa-rupanya yang wajib. Yang betul-betul penting mengikut syariat tadi. Maka waktu itu suami tadi mestilah menerima teguran isteri tadi.
Dan waktu suami tadi menerima teguran isteri, dia waktu tu bukan kena queen control, tetapi hakikatnya dia patuh kepada Allah yang menjadi rujukan bersama. Ini penting, ya. Sebab itu kita ada rujukan bersama. Begitu juga kalau isteri, bisa kata, apabila dimarahi oleh suaminya dalam satu-satu perkara, dia tengok yang marah suami ni kerana apa? Oh, yang ini saya telah melanggar perintah yang wajib, saya telah membuat sesuatu yang haram, contoh, ya. Maka waktu tu dia terimalah kemarahan suami itu. Kerana suami itu ketika itu marah kerana Allah. Dan ketika itu dia kena mengenepikan segala emosinya kerana mematuhi suami waktu itu ialah juga mematuhi Allah. Jadi ini yang term of reference. Macam kita lah sekarang ni, kenapa kita boleh meluncur di atas jalan raya bagi para pemandu? Sebab kita ada term of reference. Itu apa dia? Lampu isyarat. Ya. Kalau merah, sini kita berhenti. Sana hijau jalan. Katalah kita tak ada term of reference. Yang sini nak jalan ikut suka. Yang sana ni berlakulah aksiden. Ya, berlakulah pertembungan. Ya. Jadi dalam hidup ini, hukum syariat itu adalah punca untuk kita bersatu. Apabila satu kelompok dalam keluarga, dalam masyarakat, terima yang wajib tu wajib, kemudian melaksanakan yang wajib. Apabila satu kelompok, satu persatuan, satu keluarga, satu negara, menerima yang haram tu satu yang haram, dan semua tinggalkan. Semua buat gitu pada 5 hukum ni, bersatulah kita. Cuma sekarang ni, kerana masing-masing ada kepentingan nafsu. Yang ini nak buat A, yang ini nak buat B, yang ini nak buat C, yang nak buat ini. Jadi berkacau bilau jadinya. Sebab tidak ada rujukan bersama. Jadi sebab tu apabila iman diterima, syariat diterima, barulah yang ketiga membuah al-akhlak. Itu yang dikata ulfah. Ataupun yang dikata mawaddah warahmah tadi. Ya. Jadi barulah ada keindahan, ada sakinah dalam rumah tangga, dalam negara dan dalam masyarakat. Jadi sekarang ni itu yang penting, ya. Saya katakan, Cik Yaakob dan sahabat-sahabat di luar sana, ya. Bagaimana iman diterima sebagai menyelesaikan soal hati, syariat diterima untuk rujukan tindakan-tindakan kita, barulah akhirnya membuahkan akhlak yang boleh kita nikmati dalam rumah tangga kita. Jadi orang Islam, walaupun mereka mengaku Islam, tetapi apabila mereka tidak menerima akidah, tidak menolak syariat dan juga tidak menghormati akhlak, maka rumah tangga kita bukan saja kadang-kadang sama dengan bukan Islam, bahkan lebih teruk lagi daripada orang bukan Islam. Ingat, kadang-kadang kita tidak nampak cahaya kerana terlalu silau, bukan kerana tak ada cahaya. Itu, ya. Baik. Yang kedua, Puan Hafizah tadi, ya, macam mana tugas isteri nak mengingatkan suami? Sampai bila nak ingatkan? Jawapannya, sampai bila-bila. Itu. Apabila kita menerima suami kita itu sebagai suami kita, dan kita dah terima inilah suami kita, ya, kita terima unconditional love ataupun cinta tanpa syarat. Jadi kita kena selalu mengingatkan berterusan. Kalau ditanya sampai bila, itulah jawab saya, sampai bila-bila. Tetapi perlu ada 2 perkara dalam kita menegur ataupun saling ingat mengingati. Bukan isteri mengingati suami saja, suami mengingati isteri. Ada kedua perkara. Yang pertama, kena ada kesabaran. Itu yang kata sampai bila tadi. Yang kedua, perlu ada kebijaksanaan. Jangan sabar saja, tak bijaksana. Jadi bijaksana ni ubah taktik. Kalau dulu kita ingat cara ini. Yang kedua mungkin ingat cara lain, misal kata, ya. Ini yang dikata kepelbagaian. Kemudian jangan lupakan soal doa kepada suami kita dan menggunakan orang tengah yang dihormati oleh suami kita. Kadang-kadang mungkin kita sendiri dah cakap berbuih dah, ya. Tetapi kita memerlukan orang yang ketiga, sahabat dia ke, adik-beradik dia ke, atau saudara dia ke, ataupun ulama yang dihormati ke dan sebagainya. Kita guna orang yang ketiga untuk menegur suami kita, ya. Tetapi tugas sebagai seorang isteri berterusan untuk mengingati suami dan perlu berdoa juga kepada suami secara berterusan. Jangan putus asa, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Dan kita nak juga raikan daripada FB kita, ya, daripada Kamil Al-Islam, bagaimana dikatakan tanda sekufu hati ni antara calon isteri dan juga calon suami sebenarnya, Ustaz? Ya. Soal sekufu hati ni, untuk dalam rumah tangga ni sukarlah untuk kita dapat tebak ataupun dapat teka. Sukar ditebak dan sukar diteka, ya. Sukar dia agak-agak payah. Tetapi kita gunalah panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seorang itu dikahwini kerana hartanya, kerana rupanya, kerana apa?
agamanya, dan agama itulah yang pilih. Bila kata agama tu soal apa, ya, soal-soal yang asas syariat, ya, soal tentulah kita lihat soal solatnya, soal akhlaknya, soal ilmunya, ya, soal kalau orang perempuan soal dia menutup aurat atau tidak, macam mana soal ketaatannya kepada ibu bapanya dan sebagainya. Ini kita boleh lihat. Tetapi namun nak mengukur hati, orang kata setepat-tepatnya tidak, ya. Sebab itu gini, ya, dalam kita mencari jodoh ni, saya yang penting, ya, mencari jodoh ni, saya dah cakap perkara ni banyak kali tapi saya ulang lagi, ya. Yang pertama bukan carilah yang baik, tetapi jadilah yang baik. Kita jadi yang baik, ya. Kalau lelaki jadi soleh, insya-Allah Allah bagi kita isteri yang solehah. Jangan cari yang solehah tapi kita tak soleh, ya. Begitu juga perempuan, jadilah yang solehah, insya-Allah Allah akan beri kita suami yang soleh. Kerana janji Allah, lelaki yang soleh untuk wanita yang soleh. Itu satu. Yang kedua, kita jadi orang yang baik tadi, ya. Yang kedua, kita ikut pilihan orang yang baik. Ikut pilihan orang baik. Kita nampak dah ulama ni, ustazah ni, cikgu ini atau bapa saudara kita nampak solehnya, ya. Kerana orang yang soleh, dia tidak akan menzalimi kita. Dia tidak akan menginaya kita. Orang yang soleh ni, dia berpegang kepada apa yang baik untuk dia, itulah yang akan diberikan kepada orang lain. Jadi bila dia nak cari calon untuk isteri kepada kita, atau calon suami untuk kita, dia akan memilih yang baik-baik. Dia tak akan pilih yang orang kata nak zalim. Tidak. Jadi ikut cara orang yang baik. Itu. Yang ketiga, ikut kaedah yang baik, ya. Ikut kaedah yang baik macam mana? Cara merisiknya, cara bertunang, tak kira lah sama ada telaga cari timba ke, timba cari telaga, tak kisah, ya. Yang dalam adatnya selalunya kita tengok pihak lelaki lah yang meminang wanita, tetapi dalam syariat tak ada. Boleh dua-dua cara. Sama ada yang perempuan meminang yang lelaki pun tak ada masalah, ya. Apa rasa kita nak malu? Sepatutnya kita malu apabila kita menedak aurat, apabila kita melakukan maksiat. Tetapi kalau kita meminang, ditolak, apa nak malukan? Ditolak, biasalah, cuba lagi. Itu je lah yang saya katakan, ya. Jadi jadi baik, ikut pilihan orang yang baik, ikut kaedah yang baik, ya, insya-Allah. Itu tips daripada ustaz tu, ya, macam mana nak cari jodoh jadi yang baik, insya-Allah. Jadi kufu tu kita itu. Sebab kufu ni bila ada tribulasi, bila ada ujian dalam rumah tangga nanti, baru kita akan ada terserlah sikit. Tetapi hakikatnya, kalau kita dah memilih kerana Allah, insya-Allah, ihfazillah yazfak. Bila kita jaga Allah, Allah jaga kita, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian di 0362051500. Siapa di sana? Assalamualaikum. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Bersedia rakan pendengar? Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa tu? Saya. Padam tadi radio dahulu? Ya. Hello. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tu? Saya Cikgu Fazlan daripada Al-Ustaz. Silakan cikgu, terus bercakap dengan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam cikgu. Di sini cuma saya nak minta Ustaz memberi sedikit komen berkenaan dengan solat istikharah. Solat istikharah. Di mana kita lihat sekarang ni, solat istikharah ini kita lihat jarang-jarang, bukan nak kata dekat orang lain lah kan. Bagi diri saya sendiri lah, kadang-kadang atas apa-apa urusan yang memerlukan keputusan yang besar, memang kita lalai untuk mendirikan solat istikharah. Jadi mohon komen dari Ustaz lah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tu Ustaz? Ya, solat istikharah ni asasnya orang beriman apabila ada saja cabaran, ada saja masalah, ada saja suatu yang merusing ataupun mengusik, ya, hidupnya, dia merujuk kepada Allah. Yeah. Itu yang penting. Kita kata dia kembali kepada Allah, raja'na ilallah. Jadi dalam kita solat istikharah ni ialah apabila kita tidak boleh membuat keputusan, ya, antara dua yang baik, mana yang lebih baik. Jadi istikharah ni dua-dua perkara baik tau. Tetapi kita nak pilih yang mana lebih baik. Bukan antara yang halal dengan haram, bukan antara yang buruk dengan sebagainya. Itu tak ada lagi istikharah. Itu kita tidak. Tetapi ini dua perkara yang baik. Sama ada kita nak buat yang A ke ataupun yang B. Tengok dua-dua baik, ya. Tetapi orang beriman macam mana, Yati, ya? Orang yang beriman dia sentiasa merasakan bahawa Allah lebih tahu apa yang baik untukku berbanding dengan diriku sendiri. Justru waktu tu orang beriman terus merujuk kepada Allah. Macam mana cara merujuk kepada Allah? Ialah kita melakukan hubungan dengan Allah, silah. Silah tu yang melalui solat. Solatnya yang dikatakan istikharah.
Jadi apabila kita istikharah, tapi sebelum kita istikharah ada juga satu jalan lagi, iaitu mesyuarat. Ya, mesyuarat kita dengan manusia-manusia yang baik. Istikharah kita berhubung dengan Allah yang Maha Baik. Gitu Jadi tak akan kecewa orang yang mesyuarat dan juga orang yang istikharah, syura syura. Jadi kita okey, katalah calon A ataupun calon B, ataupun pekerjaan A ataupun pekerjaan B, mana yang kita nak pilih ni kita pergi. Kalau pekerjaan, kita carilah pakar-pakar, orang yang pakar dalam kerja, dia tahu kerja ni. Tetapi bukan saja pakar, tetapi dia memang orang yang baik, dia tengok kata. Ataupun calon tu pergi kepada orang yang baik. Calon saya ada si A, saya ada si B, macam mana? Jadi bincang, mesyuarat, saya lihat bini saya gitu. Okey, hati kita dah ada satu ni. Jadi macam mana? Kemudian kita bangun untuk solat istikharah. Bila kita solat istikharah, artinya kita menyerahkan segala pemikiran kita, apa saja, kita mengaku lemah betul-betul depan Allah. Allah akan memberi jawapannya. Tetapi jawapan daripada Allah ni jangan disalah tafsirkan dalam bentuk mimpi lah, dalam bentuk bagaimana Tetapi kadang-kadang jawapan daripada Allah dalam bentuk ketetapan hati dan ketenangan hati kita untuk membuat keputusan. Hati kita cenderung saja dah. Allah datangkan rasa cenderung. Kalau belum, kita istikharah lagi. Kalau belum, istikharah lagi. Kemudian apabila dah itu, kita tekad, kita buat keputusan, insya-Allah Allah bersama dengan kita. Tetapi saya ingin ingatkan bahawa walaupun kita dah buat solat istikharah dan kita dah bertindak atas istikharah kita, tetapi perlunya juga mujahadah. Contohnya kita pilih A sebagai calon suami kita ataupun calon isteri kita. Artinya kita dah buat istikharah, kita dah mesyuarat dan sebagainya. Okey, kita pun berkahwin, kita pun bernikah dengannya. Tetapi rumah tangga itu akan diuji. Walaupun dia jawapan istikharah kita, tetapi tidak semestinya terus dia tak ada tenang je lepas tu. Tidak, mesti ada mujahadah juga walaupun selepas istikharah kita. Jadi sebab itu kita berusaha untuk jadi baik, ini adalah soal yang berterusan. Jadi kesimpulan saya ialah istikharah kita pun perlukan satu mujahadah. Jadi perlu kita melakukan istikharah. Walaupun walaupun kadang-kadang kita dah ada keputusan, tapi kita istikharah juga. Tak adalah dilema, katalah tak ada dilema. Memang A lah pilihan kita. Apa salahnya kita masih lagi istikharah? Supaya kita, artinya walaupun A itu dah keputusan kita, tetapi hakikatnya bila istikharah, kita serahkan keputusan kita juga kepada Allah. Jadi bukan artinya ada kekeliruan. Tak ada kekeliruan pun boleh untuk memantapkan hati kita dan menentukan keputusan yang sudah ada. InsyaAllah. Dan waktu ini kita nak raikan lagi daripada Muhammad Fauzan. Mungkin soalan terakhir yang boleh kita udarakan, dan juga pemohon juga untuk kesimpulan daripada Ustaz juga atas tajuk ini. Kita antara nak mohon tips-tips nak mengekalkan satu rasa antara suami isteri ni, Ustaz. Ya, inilah juga kesimpulan saya. Apabila kita katakan pentingnya dalam rumah tangga ni, apa tipsnya yang paling utama bila ada kasih sayang. Dan saya rasa dalam rumah tangga, apabila ada iman, ada kasih sayang. Saya dah katakan gitu. Tetapi cuba kita tengok apa hukum kasih sayang. Hukum kasih sayang ni ada juga. Kalau kita buat hukum ni, kita laksanakan melalui formulanya, barulah kita dapat kasih sayang. Hukum kasih sayang berbunyi begini: berilah kasih sayang, baru kita dapat. Jadi dalam rumah tangga, kebanyakannya semua nak kasih sayang. Isteri nak kasih sayang, suami nak kasih sayang. Tapi semakin tandus, genggersang rumah tangga kita daripada kasih sayang. Kenapa? Kerana masing-masing menanti untuk menerima kasih sayang, bukan mencari peluang untuk memberi kasih sayang. Hanya kenapa kita menanti? Sebab kita terlalu ego. Contohnya suami yang sedang memandu. Sekarang ni dia simpan impian. Kalau di rumahnya nanti, dia balik, isteri akan menegur dengan wajah yang manis, dengan senyuman, dengan air segelas. Tunggu kan. Sebab apa? Dia dah letih kerja di pejabat. Dia harap isterinya menunggu di muka pintu dengan kasih sayang. Tapi isteri yang sedang mendengar radio juga sekarang ni, dia pun mengharapkan bila suami dah pulang nanti, juga memberi kasih sayang pada dia. Sebab apa? Rumah tangga dengan cabarannya, dengan masalahnya, anak-anak dan sebagainya, kekurangan dan sebagainya, dia mengharap nanti apabila suami muncul di pintu, suamilah akan bagi senyuman dan tanya apa khabar dan bagi kasih sayang padanya. Akhirnya suami yang balik tadi dan isteri yang menanti bertemu di tangga. Masing-masing menanti. Siapa yang nak senyum dulu? Siapa nak bagi jadi akhirnya kasih sayang tu dilanggar. Kenapa? Masing-masing ego merasakan tugas dialah yang paling
berat, tugas dia yang paling sukar sehingga dia perlu dilayan. Isteri pun rasa gitu, suami pun rasa gitu. Sebenarnya kalau kita luntur dan leburkan ego kita, apa salahnya kita menghulurkan dulu kasih sayang. Dan insya-Allah bila kita menghulurkan kasih sayang, kita akan dapat. Ya? Okey tu. Apa tipsnya? Tipsnya bila hati kita nak lunak di dalam rumah tangga ialah penting sekali zikrullah. Hanya zikrullah dapat melunakkan hati. Dan hanya hati yang lunak dapat berkasih sayang dan dapat bersatu. Sebab itu, lihat solat di dalam rumah tangga kita. Ini saya pesankan untuk diri saya. Sebab itu sampai ada Rasulullah ajarkan doa, ya. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min zuriyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang mendirikan solat dan keluargaku. Jadi ini solat menunjukkan penting. Jadi kalau kita nak lihat rumah tangga kita, macam mana nak bersatu dan sebagainya, macam mana nak berapa, tipnya yang pertama, jaga solat 5 waktu dalam itu. Jadi isteri solat di rumah yang tempat yang paling sunyi, suami solat berjemaah, sekali-sekala boleh solat berjemaah di dalam keluarga. InsyaAllah bila kita ada jaga solat, kita baik. Yang kedua, majlis ilmu. Kena di dalam rumah tangga itu ada majlis ilmu. Kerana ilmu itu jalan menuju iman. Iman itu akan melunakkan hati. Jadi jangan kita tinggalkan rumah tangga kita ni tanpa ilmu. Ya? Jadi mesti ada majlis ilmu. Apa yang kita lihat dalam TV, ada ilmu. Pergi ke surau ataupun ke majlis berdekatan, ilmu suami, isteri dan anak-anak, bawa sekali. Yang pertama solat, kemudian majlis ilmu. Kemudian jangan jadikan rumah kita kuburan. Kuburan apabila tidak dibacakan Al-Quran. Jadi baca Al-Quran dalam rumah kita. InsyaAllah bila ada solat yang kita jaga, Al-Quran yang kita jaga, insyaAllah. Yang tips yang ketiga, makan berjemaah. Jadi kena usahakan supaya makan berjemaah. Suami sebagai pemimpin, isteri sebagai pengurus, anak-anak sebagai anak buah, mesti kelihatan begitu harmoni semasa makan. Kita saling memberi waktu makan. Yang jauh lauk tu didekatkan, yang pedas kita bubur kicap, nampak untuk anak kita yang makan. Yang tak makan kita tanya kenapa. Jadi sebab itu masa makan ialah masa yang paling harmoni. Kalau kita tidak boleh gembira semasa makan, kita tidak boleh gembira di tempat yang lain di dalam rumah tangga kita. Itu yang penting. Jadi 3 tips. Solat, kemudian majlis ilmu dan makan berjemaah. Dan insyaAllah pada minggu depan kita akan cuba bincang, kalau ada waktu, umur yang panjang, dengan keizin Allah kita akan perincikan lagi tajuk ini.